Kita tengok pula penentangan bersenjata pada abad yang ke-20, iaitu pada perincian yang ke-6, penentangan Tok Janggut di Kelantan. Daripada segi latar belakang, nama sebenar Tok Janggut ialah Haji Asam bin Munas. Dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jemur, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut menerima pendidikan di Kelantan dan juga di Mekah. Ini bermakna Tok Janggut menerima pendidikan agama. Sebab penentangan menentang kekerasan pentadbiran Encik Abdul Latif, iaitu ketua jajahan Pasir Putih yang dilantik oleh British. Menentang peraturan cukai yang mewajibkan petani membayar cukai tanah. Semangat jihad menentang British kemudiannya memuncak ekoran daripada ketidakpuasan hati. Kalau kita tengok Tok Janggut ini, beliau menentang bukan disebabkan oleh kawasan pegangan ataupun kawasan pemakanan beliau diganggu-gugat, kerana beliau bukannya pembesar daerah. Kalau kita kaji, Tok Janggut inilah sebenarnya pejuang yang betul-betul menentang penjajah berdasarkan sebab dan akibatnya. Ini kerana pembesar-pembesar lain yang menentang penjajah kerana kawasan pemakanan dan kawasan pegangannya diganggu-gugat oleh penjajah British. Tengok peristiwa penentangan. 29 April 1915, Tok Janggut mengadakan mesyuarat di Kampung Tok Akib bagi memboikot pengenalan cukai oleh British. Cukai oleh British ini bukan sahaja cukai tanah, tapi juga cukai-cukai lain yang membebankan, contohnya cukai ternakan, cukai sirih. Sirih pun kalau nak dijual kena cukai juga. Tok Janggut merancang menyerang Pasir Putih dan mendapatkan sokongan daripada Haji Said, Penghulu Adam dan juga Cik Ishak Merbul. British menyerang Tok Janggut yang berkubu di kampung dalam Pupuh Saring. Dalam pertempuran tersebut, Tok Janggut terbunuh ataupun terkorban. Ketujuh, kita tengok penentangan oleh Mak Saleh ataupun Panglima Mak Saleh di Sabah. Latar belakang, dilahirkan di Inanam, Sabah. Mak Saleh berketurunan Bajau dan Suluk. Sebab penentangan, Mak Saleh menentang tindakan SBUB yang mengambil alih hak memungut cukai. Pembesar tempatan kehilangan kuasa, iaitu kuasa kawasan pegangan dan juga kawasan pemakanan. Mak Saleh cuba mengadakan rundingan dengan SBUB namun tidak dilayan oleh SBUB. Gubernur Beaufort menganggap Mak Saleh mengancam kepentingan SBUB. SBUB mengancam kepentingan pembesar selama ini tak apa. Tapi bila pembesar bertindak menyatakan haknya, ia dianggap mengancam kepentingan SBUB. Bagaimana peristiwa penentangan? Kita tengok. Mak Saleh membina kubu di Ranau dan menyerang pusat pentadbiran British di Pulau Gaya pada bulan Julai 1897. Pada bulan November 1897, Mak Saleh menyerang Ambung. Kowi mengadakan rundingan dengan Mak Saleh di Menggatal pada tahun 1898. Mak Saleh dibenarkan mentadbir semula daerah Tambunan. Lalu Mak Saleh pun bersetujulah kerana kuasanya diserahkan semula. Bagaimanapun, pada tahun 1899, SBUB tidak menepati janji dan mengambil alih pentadbiran di Tambunan. Mak Saleh kemudiannya bangun menentang dan mendirikan kubu di Tebuh, Tambunan. Pasukan tentera SBUB menyerang kubu Mak Saleh di Tebuh, Tambunan secara besar-besaran. Mak Saleh akhirnya terkorban ataupun terbunuh dalam pertempuran di Tambunan pada tahun 1900. Ke-8, kita tengok penentangan Mak Satu di Sabah. Daripada segi latar belakang, Mak Satu adalah pemimpin
pemimpin kerajaan dusun di Tambunan, merupakan orang kanan dan ketua Lieutenant Panglima Mak Saleh. Penentangan Mak Satu bertujuan ataupun bertanggungjawab melindungi kubu Mak Saleh di Tibarat. Mak Satu juga dikenali sebagai Mak Jatuh. Sebab penentangan meneruskan perjuangan selepas kematian Mak Saleh pada tahun 1900. Mak Satu memperjuangkan kedaulatan tanah air negeri Sabah. Peristiwa penentangan, kita tengok Mak Satu mendirikan kubu di Kampung Kepayan Lama, Tambunan yang berhampiran dengan kubu Mak Saleh di Tibaba. Kubu ini dibina bertujuan melambatkan serangan British. Pada April tahun 1900, British berusaha menamatkan kebangkitan Mak Satu dan Mak Saleh. Mak Satu dan pengikutnya kemudian berundur ke Sungai Sunsurun. Pada tahun 1900 bulan April, Mak Satu berjaya menawan Kudat. Selepas penentangan secara bersenjata, sekarang kita tengok pula apa yang dilakukan oleh rakyat tempatan, iaitu mencabar perjanjian. Latar belakang kita tengok oleh Datuk Maharaja Lela di Perak. Datuk Maharaja Lela berketurunan Dain Suluk, anak Raja Bugis yang berasal dari daerah Luwuk, Sulawesi. Datuk Maharaja Lela ialah orang besar berlapan Perak. Orang besar berlapan ini bermakna hierarki yang ketiga daripada Sultan, pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16, pembesar 32. Ini bermakna jawatan Datuk Maharaja Lela ini orang yang utama di negeri Perak. Sebab penentangan, Residen British mengambil alih kuasa Sultan. Residen British yang di sini yang dibenci oleh rakyat Perak dan pembesar ini adalah J.W.W. Bush. Pembesar hilang hak mengutip cukai. Presiden mencabuli adat resam orang-orang Melayu. Apa yang dilakukan oleh J.W.W. Bush ini, pertama, dia bertutur secara kurang beradab dan juga menaiki rumah orang-orang Melayu dengan tidak membuang kasut ataupun tidak membuka kasut. Sedangkan adat Timur kita tahu bila masuk ke dalam rumah, kita menanggalkan kasut dan letak di luar daripada rumah. Peristiwa penentangan, kita tengok. R.C. Wood iaitu peguam daripada Pulau Pinang diupah oleh Sultan Abdullah dan pembesar Perak untuk memansuhkan perjanjian Pangkor pada 16 Oktober 1874, tetapi usahanya gagal. Ambil peguam daripada British juga untuk mencabar perjanjian yang dibuat oleh British. Mahkamah pula mahkamah British. Jadi pelajar boleh fikirlah. 2 November 1875, J.W.W. Bush diiringi oleh Lieutenant Abbott, Mat Arsyad, jurubahasanya, dan sepasukan tentera tiba di Pasir Salak untuk menampal pengisytiharan mengambil hak memungut cukai oleh British. Datuk Maharaja Lela dan pengikutnya mengambil kesempatan tersebut untuk membunuh J.W.W. Bush. Suatu J.W.W. Bush ini berada di atas kapal. 2 November 1875, Bush dibunuh. 1877, British mengenakan hukuman gantung sampai mati terhadap Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagur, Pandak Induk dan Si Putum. Manakala Sultan Abdullah, Raja Ismail dan Ngah Ibrahim yang dituduh bersubahat dengan Datuk Maharaja Lela dihukum buang negeri ke Pulau Seychelles. Seychelles. Pulau Seychelles ini, kalau pelajar kaji peta, di atas daripada Pulau Madagaskar di Afrika.
C kita tengok menggunakan sistem perundangan. Selepas kita tengok sistem cara yang pertama iaitu gerakan bersenjata, kemudian mencabar perjanjian. Sekarang bagaimana menggunakan sistem perundangan yang berlaku di Terengganu, iaitu gerakan kebangkitan tani di Terengganu. Tani itu maksudnya petani-petani. Latar belakang diketuai oleh Haji Abdul Rahman Limbong. Beliau lahir pada tahun 1868 dan meninggal dunia di Makkah pada tahun 1929 kerana dibuang negeri oleh British. Sebab penentangan menentang pengenalan pentadbiran barat di Terengganu, menolak undang-undang tanah yang bertentangan dengan hukum syarak iaitu hukum Islam. Bagaimana peristiwa penentangan? Bertindak Haji Abdul Rahman Limbong yang merupakan seorang peguam telah bertindak menjadi peguam kepada petani-petani menentang pihak British. Dalam perbicaraan tersebut, pihak peguam cara iaitu pendakwa yang berada di pihak British dan hakim telah gagal menjelaskan pertanyaan Haji Abdul Rahman Limbong. Hujahnya British kata tanah itu di bawah kuasa British. Lalu Haji Abdul Rahman Limbong kata tanah itu sudah ada sejak sebelum kedatangan British. Akhirnya perbicaraan ditamatkan dengan keputusan berpihak kepada Haji Abdul Rahman Limbong. Apabila berlaku kebangkitan tani 1928, British menangkap Haji Abdul Rahman Limbong atas tuduhan menghasut. Ini satu tuduhan yang direka-reka kerana Haji Abdul Rahman Limbong hanya membantu mewakili penduduk yang teraniayai di mahkamah. Haji Abdul Rahman Limbong dibicarakan di mahkamah British tanpa pembelaan dan keadilan, dan seterusnya beliau dibuang negeri ke Makkah.